Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan sihat. Baik, pada minggu ini kita akan meneruskan lagi proses pembelajaran dari rumah. Apa yang kamu akan pelajari pada minggu ini adalah berpandukan pada modul yang telah cikgu berikan tempoh hari. Jadi berdasarkan modul tersebut, kita akan belajar tentang tema ekonomi, keusahawanan dan pengurusan kewangan. Ya, jadi cikgu harap murid-murid dapat mengikuti proses pembelajaran sehingga selesai. Baik, cikgu harap pada akhir proses PDPR, murid dapat membaca dan memahami petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul, menghasilkan jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah secara fiktif dan kreatif, dan yang terakhir, murid dapat menggunakan penggunaan tata bahasa seperti kata nama am, kata nama khas, kata nama dan kata ganti nama dan penjodoh bilangan mengikut konteks yang tidak formal. Baik, apa yang kita akan pelajari pada hari ini? Baik, kalau di sini kan kita akan belajar tentang penggunaan kata nama am, kata nama khas, kata ganti nama diri, penjodoh bilangan, dan kita akan buat latihan pemahaman, latihan 1 dan latihan 2 yang terdapat di dalam modul. Maksudnya cikgu tak gunakan semua latihan yang ada dalam tu. Cikgu gunakan yang ini ya dulu. Ya. Baik. Kita lihat dulu tentang penggunaan kata nama. Kata nama terbahagi kepada kata nama am dan kata nama khas. Apa itu kata nama am? Kata nama am ditulis dengan huruf kecil kecuali jika ia ditulis di awal ayat. Contoh cikgu bagi di sini kata nama am seperti ayah, guru, lalat, kucing dan sebagainya. Akan tetapi, kalau di awal ayat, perkataan kata nama am mesti ditulis dengan huruf besar. Contoh, cikgu kata, kamu perlu bina 5 ayat. Kamu menulis ayat dengan menggunakan penggunaan kata nama am ayah. Contoh, nombor 1. Ayah saya bekerja sebagai seorang guru. Jadi, permulaan nombor 1 tu ayah mesti huruf besar walaupun merupakan kata nama am sebab di awal pangkal ayat. Baik, seterusnya kita tengok pula kata nama khas. Kata nama khas ditulis dengan huruf besar di pangkal awal perkataan. Digunakan untuk nama manusia, hari, bulan, tempat dan sebagainya. Contohlah kamu ada abang. Saya ada seorang abang. Abang saya bernama Asfar. Asfar tu itu huruf besar sebab abang tu dia dah ada nama. Ya, itu penggunaan kata nama khas. Baik, kita tengok. Baiklah. Sekarang kita lihat kepada latihan seterusnya, iaitu latihan kata nama am. Ya, jadi kita tengok pada soalan. Isikan tempat kosong dengan kata nama am yang betul. Ayah sedang mencari maklumat tentang gerobak rezeki melalui internet. Menggunakan apa? Jadi menggunakan apa yang sesuai di sini? Menggunakan apa? Ribanya. Jadi kalau mencari maklumat mesti kita kaitkan dengan komputer. Jadi kita letakkan komputer. Ayah sedang mencari maklumat tentang gerobak rezeki melalui internet menggunakan komputer. Jadi kamu tulislah komputer di sini. Komputer merupakan kata nama am. Baik. Kita lihat pada latihan kata nama khas. Baik, berpandukan latihan kata nama khas, kamu padankan dengan jawapan yang betul bagi melengkapkan ayat.
Baik, soalan 1. Sumbangan itu disampaikan oleh siapa? Kamu lihat di sini siapa? Kepada penduduk yang kurang kemampuan. Sebenarnya yang kurang berkemampuan ya. Maksudnya kurang dari segi untuk perbelanjaan, ya, kurang kemampuan. Dari segi keuangan, kurang. Jadi, apa jawapan yang sesuai? Ya, Sabtu, Pak Belang. Pak Belang ini merujuk kata nama khas untuk harimau. Jadi apa yang paling sesuai sini? Mestilah merujuk pada orang yang beri sumbangan tu. Jadi jawapan yang tepat, cikgu bagi contoh di sini, Datuk Zaidin. Jadi kamu gariskanlah jawapan tu dengan jawapan Datuk Zaidin. Sumbangan itu disampaikan oleh Datuk Zaidin kepada penduduk yang kurang berkemampuan. Baik, jadi untuk soalan seterusnya, kamu lengkapkan sehingga selesai. Kepada penggunaan kata ganti nama diri. Kata ganti nama diri terbahagi kepada 2. Kata ganti nama diri dan lagi satu kata ganti nama diri tu tunjuk. Baik, kita tengok ini dulu. Kata ganti nama diri terbahagi kepada 3. Kata ganti orang pertama, orang kedua dan orang yang ketiga. Kita tengok dulu kata ganti orang yang pertama. Kalau yang pertama mewakili kita yang bercakap, ya, saya, aku, kita, kami. Jadi diri kita yang bercakap, ya. Contoh kalau kita bercakap kadang-kadang kita menggunakan, kita cakap dengan kawan kita, saya, ya. Kadang-kadang kita bercakap dengan ibu kita, kami. Kami baru pulang. Okey, kami. Jadi di situ ada juga penggunaan kata ganti orang yang pertama, beta. Beta merujuk mewakili raja ataupun sultan. Bila dia bercakap, dia menggunakan penggunaan kata beta. Patik. Patik merujuk kata ganti orang yang pertama apabila kita bercakap dengan sultan ataupun raja. Baik. Seterusnya kita tengok ganti orang yang kedua. Kata ganti nama diri untuk orang yang kedua. Kita bercakap dengan orang tersebut. Kita guna awak, engkau, kamu, anda. Kalau dengan raja, kita kata tuanku. Patik menjunjung titah tuanku. Baik, itu untuk raja ni kalian, encik. Dan yang terakhir kata ganti orang yang ketiga merujuk dia. Ia. Ia ni bukan untuk manusia. Nya, beliau, ya, yang ada kedudukan, yang ada jawatan. Mereka lebih daripada seorang. Dan baginda. Baik, jadi kita tengok pula kata ganti nama tunjuk. Kata ganti nama tunjuk ialah kata ganti nama yang berfungsi mengarahkan kepada sesuatu perkara. Contoh, merujuk kepada benda ataupun tempat. Terbahagi kepada 2 juga. Kata ganti nama tunjuk untuk umum. Umum, contoh ini, yang dekat, itu merujuk pada yang jauh. Kalau kata ganti nama tunjuk tempat, contoh sini, merujuk tempat yang dekat. Contoh, komputer ribet itu terletak di sini. Itu kalau untuk dekat. Kalau untuk jauh, komputer ribet itu terletak di situ. Ya, tu untuk merujuk pada yang jauh. Kamu boleh lihat pada nota yang cikgu bagi dan juga pada modul yang telah cikgu beri. Baik, kita tengok pada latihan yang diberi pula. Latihan kata ganti nama diri. Baik, gariskan kata ganti nama yang betul. Cikgu bagi contoh ya. Untuk soalan 1, guru besar sedang menyampaikan ucapan dalam perhimpunan itu. Dia ataupun beliau menasihati murid-murid agar belajar bersungguh-sungguh. Kita gariskan kata kunci di sini siapa yang bercakap. Guru besar kan? Jadi kalau guru besar, orang yang ada jawatan. Jadi apa yang sesuai? Dia ataupun beliau? Kalau dilihat pada penerangan cikgu terang tadi, kalau orang yang ada kedudukan, pangkat, kita guna kata ganti diri, beliau. Baik, untuk soalan 2, 3 dan seterusnya,
Kamu selesaikan sehingga habis. Baik, kita pergi kepada penggunaan penjodoh bilangan. Apa itu penjodoh bilangan? Penjodoh bilangan ialah kata yang digunakan bagi menyatakan bilangan sesuatu, benda, tumbuhan, haiwan dan manusia. Contoh cikgu bagi, kalau haiwan, contoh lembu, seekor lembu. Kalau banyak, sekawan lembu. Ya, begitu juga yang lain. Ya, yang sesuai. Dan kita tengok latihan. Jadi berdasarkan latihan yang diberi, tulis penjodoh bilangan yang sesuai bagi gambar yang diberi. Kalau kita lihat gambar yang pertama, gambar pisang. Kita lihat pada keadaan, kalau pisang yang belum kita ambil dari pokok, itu kita panggil setandan yang banyak-banyak tu. Baik, kalau kita makan pisang satu je, kita panggil sebiji. Tapi kalau kita lihat di sini, kita panggil apa? Sesikat boleh, sesisir boleh. Jadi tulislah jawapan di sini. Sesisir. Baik, seterusnya kita lihat pada gambar jagung, sate dan gambar-gambar seterusnya. Jadi, kamu perlu lengkapkan penjodoh bilangan yang sesuai. Sekarang kita terus kepada latihan pemahaman. Baik, latihan pemahaman yang terdapat dalam modul tu terdapat 2 latihan pemahaman. Baik, jadi murid-murid tengok latihan pemahaman yang pertama. Jadi latihan yang pertama ni kita baca dengan teliti. Latihan pemahaman yang pertama. Okey, latihan pemahaman yang pertama. Kita tengok di sini. Encik Jasni seorang peternak kambing. Beliau telah menternak kambing sejak 15 tahun yang lalu. Pada mulanya, beliau hanya memiliki seekor kambing jantan dan seekor kambing betina. Kini, beliau sudah memiliki 150 ekor kambing, termasuk kambing pendaging. Baik, itu untuk perenggan yang pertama. Perenggan yang kedua, ladang ternakan kambing tenusunya terletak di rumah tenusu Bandar Arau. Sebanyak 100 ekor kambing jenis kacukan, tertinggal di situ crossbow, jamnapari dan kambing kampung diletakkan di sini. Kambing-kambing itu diternak khusus untuk menghasilkan susu segar. Beliau pernah menerima sumbangan sebuah mesin pemerah dan mempersetuju susu daripada Jabatan Perkhidmatan Veteriner. Ya, seterusnya tengok perenggan yang kedua. Sejak menggunakan mesin tersebut, beliau dapat memerah susu kambing sebanyak 22 liter sehari. Sebotol susu kambing yang mengandungi 50 ml susu dijual dengan harga RM8. Beliau memasarkan susu kambingnya di beberapa buah negeri seperti di Kedah, Pulau Pinang dan Perak. Selain menjual susu kambing, beliau juga menjual daging kambing secara borong. Apa maksud borong? Maksudnya secara banyak. Banyaklah borong ni. Ya. Permintaan terhadap kambingnya semakin bertambah menjelang musim ibadat korban. Ibadat korban ni maksudnya hari raya haji. Ya, waktu tu permintaan agak meningkat, semakin meningkat. Hasil kesungguhannya itu, beliau mampu memperoleh pendapatan sebanyak RM9,000 setiap bulan. Jadi dah selesai membaca petikan, kita jawab soalan. Baik, soalan. Encik Jasni mengusahakan apa? Kita lihat di sini, keseluruhannya dia mengusahakan apa? Mengusahakan apa? Penternakan kambing. Jadi dah ada dah jawapan tu dalam ni. Memang tentang kambing je. Jadi Encik Jasni mengusahakan perusahaan menternak kambing. Ini untuk satu markah, soalan untuk satu markah. Jadi jawapan tu dah ada dalam petikan. Baik, soalan 2. Di manakah letaknya ladang ternakan kambing tenusu beliau?
Murid-murid fahami betul-betul. Tengok perenggan yang kedua. Terletak di mana? Tengok kalau di sini cikgu nak kamu cari jawapan dia. Perenggan yang kedua, perenggan yang kedua, baris pertama dan baris kedua. Ada tak jawapan di situ? Cuba murid cari. Jadi, bila dah dapat jawapan, jawab dengan ayat yang lengkap. Maksudnya, di manakah letaknya ladang ternakan kami tenusu beliau? Jadi, kamu boleh buat ladang tenusu beliau terletak di mana? Mesti ayat lengkap. Ladang tenusu kambing tenusu beliau, ladang ternakan kami tenusu beliau terletak. Apa jawapan dia? Mesti ayat lengkap baru dapat markah penuh. Baik, untuk soalan 3. Perkataan memiliki dalam petikan tersebut bermaksud apa dia memiliki? Murid tengok kamus. Ya, tengok kamus. Dalam kamus, kamu Google, kamu boleh dapat maksud perkataan memiliki. Cikgu bagi contoh lah di sini. Contoh mempunyai. Tulislah mempunyai. Okey. Baik, kalau ada maksud lain, kamu tulis. Untuk soalan 4, nyatakan 3 jenis kambing yang diternak oleh beliau. Cuba cari dalam petikan ni. Tadi cikgu baca dah ada dah 3 jenis kambing yang telah diternak oleh Encik Jasni. Nyatakan 3 jenis kambing. Baik, untuk soalan 5, bilakah permintaan terhadap daging kambing ternakannya meningkat? Bila? Tengok perenggan yang keberapa tadi cikgu terang tadi tu. Tulis jawapan di sini dengan ayat lengkap. Permintaan terhadap daging kambing ternakannya meningkat semasa, apa dah cari jawapan? Semasa bila? Hari raya puasa ke hari raya apa? Cuba cari sini. Ada jawapan di situ. Tuliskan jawapan pada ruangan yang telah cikgu sediakan. Baik, soalan yang terakhir. Pada pendapat kamu, selain kambing tenusu, apakah haiwan lain yang boleh diternak khusus untuk menghasilkan susu segar? Apa yang boleh menghasilkan susu? Cuba fikirkan, haiwan apa yang boleh menghasilkan susu? Contoh kalau kamu dapat jawapan, kerbau. Kalau kerbau. Jadi mesti jawapan ni mulakan dengan, kalau pendapat untuk soalan ni 3 markah. Mesti mulakan dengan mula ayat dengan pada pendapat saya tu kamu tukar jadi saya, koma, apa dia tadi cikgu bagi kerbau. Contoh kerbau. Kerbau juga merupakan haiwan yang boleh diternak untuk menghasilkan susu segar. Okey, itu untuk latihan nombor 6. Jadi, cikgu harap murid-murid dapat melengkapkan jawapan berpandukan 6 latihan ataupun 6 soalan yang cikgu beri berdasarkan petikan. Baik. Untuk latihan seterusnya, sekarang kita pergi latihan yang kedua yang ada di dalam modul kamu. Baik, tengok latihan yang pemahaman yang kedua. Ikhwan membaca risalah tentang kempen Belilah Barangan Buatan Malaysia. Setelah membaca risalah tersebut, barulah Ikhwan sedar bahawa banyak kebaikannya membeli barangan buatan tempatan. Tambahan pula, Malaysia mempunyai pelbagai jenis barang berharga murah. Dengan membeli barangan tempatan, secara tidak langsung dia dapat menjimatkan wang. Maksudnya barangan tempatan ni barangan yang dihasilkan oleh negara kita, ya. Itu barangan tempatan. Ikhwan melihat baju yang dipakai. Benarlah kata ayahnya bahawa barangan tempatan juga berkualiti dan dapat memberikan kepuasan kepada pengguna. Semua barangan ini bermutu dan setanding dengan barangan import. Maksudnya sama saja kualiti dia, setanding. Ya. Barangan tempatan mudah diperoleh dan mereka tidak perlu membuang masa untuk mencari barangan import yang mahal. Import ni maksudnya kita beli dari negara luar. Dengan itu, mereka dapat mengurangkan duty import sekaligus mengurangkan pengaliran atau wang kita ke luar negara. Baik ya. Jadi apabila murid selesai membaca petikan ni, jadi
kamu jawab soalan yang cikgu beri. Baik, soalan nombor 1 ni merujuk kepada soalan untuk 1 markah. Maksudnya, jawapan memang telah ada dalam petikan, murid tulis saja. Ya, dia dah ada ayat yang lengkap. Baik, risalah yang dibaca oleh Ikhwan adalah tentang kempen apa? Tentang kempen apa? Dah ada dalam di sini. Perenggan pertama. Ya, dalam perenggan pertama ni ada jawapan. Tulis jawapan. Ini untuk 1 markah. Baik, 2. Apakah kelebihan membeli barangan buatan tempatan? Adakah? Bukan apakah. Adakah ke apakah? Apakah kelebihan? Apakah kelebihan membeli barangan buatan tempatan berbanding dengan barangan import? Apa kelebihan dia? Kalau kelebihan dia kita lihat di sini. Jadi kita boleh buat kelebihan membeli barangan buatan tempatan berbanding dengan barangan import adalah apa? Adalah kerana apa? Barangan buatan tempatan apa? Lebih apa? Di sini dah ada jawapan dia. Lebih murah ke? Atau yang sesuai? Murid cari dalam petikan. Baik, untuk soalan 3, tandakan dalam kurungan ni tak ada penggunaan tanda betul. Tandakan betul pada pernyataan yang betul dan salah pada pernyataan yang salah. Jadi, apa jawapan dia? Yang ada kaitan, tandakan betul. Yang tidak ada kaitan, tandakan salah. Baik, nombor 4, nyatakan 3 produk. 3 produk yang dihasilkan oleh Malaysia. Produk. Benda. Ya, produk. Barangan. Contohnya kamu boleh dari segi, kita boleh lihat dari segi sudut yang paling dekat dengan diri kamu. Contoh, kamu pulang kampung, kamu balik dengan menggunakan kenderaan kan? Kenderaan apa? Kenderaan tu merupakan kereta Myvi. Jadi kereta Myvi tu merupakan produk buatan Malaysia. Jadi tulislah di sini. Jawapan dia kereta. Jadi 2 lagi cuba cari sendiri. Dan yang terakhir, soalan pendapat juga. Pada pendapat kamu, apakah langkah-langkah untuk memperkenalkan barangan tempatan kepada pengguna? Langkah-langkah, cara-cara. Macam mana kita nak bagi masyarakat luar tahu, masyarakat kita tahu tentang barangan buatan tempatan. Jadi kita boleh mulakan jawapan pada pendapat saya. Antara langkah untuk memperkenalkan barangan buatan tempatan kepada pengguna adalah dengan mengadakan promosi ataupun mengadakan pameran barangan yang jual di mana, di pusat beli belah ke atau yang sesuai. Ya, okey, itu untuk soalan yang terakhir. Jadi pastikan soalan yang terakhir ni kamu jawab dengan ayat yang lengkap dan struktur ayat yang betul. Okey, cikgu rasa itu saja latihan yang perlu kamu selesaikan berpandukan modul yang telah cikgu beri. Sebahagian lagi cikgu akan bincangkan dalam kelas yang seterusnya. Baik, jadi cikgu harap murid-murid dapat menyiapkan latihan yang diberi pada hari ini. Okey, selamat belajar dan Assalamualaikum.